Hai semua, ini Junwei ya. Jadi dalam video ini saya akan mengemukakan apakah yang berada dalam terapi ini, adakah ia berkesan, apakah yang ia dapat mencapai, di manakah terapi ini akan dijalankan, dan siapakah awak. Jadi kami bermula. Apakah yang berada dalam terapi ini? Terapi ini adalah untuk membantu orang dewasa LGBT berdamai dengan ibu bapa mereka yang menolak LGBT. Ya. So, orang dewasa LGBT mungkin akan bertanya, mengapakah saya harus menyeksa saya dan ibu bapa saya membincang topik ini lagi? Jadi, saya percaya bahwa orang dewasa LGBT ini, mereka mengaku diri sebagai LGBT supaya dapat mendekat dengan ibu bapa Anda. Betul ke tidak? Ya, tapi ia tidak berkesan. Kan? Jadi saya ingin tolong kamu mencapai kesan itu. Ya. Jika kamu adalah seorang ibu bapa bagi orang dewasa LGBT, mungkin kamu akan bertanya, uh, adakah kamu akan memaksa saya untuk menerima anak saya sebagai LGBT, lesbian, gay, ataupun bisexual? Tidak. Ya. Saya percaya bahwa ibu bapa melakukan apa-apa yang terbaik adalah untuk anak-anak mereka. Ya. Tetapi message ini serang disalahartikan. Saya ingin membantu Anda mencapai kesan ini. Ya. Jadi mungkin kamu akan bertanya, adakah terapi ini berkesan? Terapi ini adalah diasaskan atas itu mereka bentuk counseling keluarga yang telah berjaya membantu lebih daripada 40 LGBTQ berdamai dengan ibu bapa mereka yang berterusan menolak kanak-kanak mereka. Ya, apakah maksudnya berterusan menolak kanak-kanak? Ya, tidak kira apa-apa yang LGBTQ kanak mereka buat, ibu bapa ini telah berterusan menolak kanak-kanak mereka sependek-pendeknya 5 tahun dan ke atas. Ya, tetapi melalui counseling keluarga ini mereka telah berjaya membantu seramai 40 keluarga LGBTQ berdamai. Ya. Selain daripada mereka bentuk ini, saya juga menggabungkan pengetahuan penyelidikan terkini. Ya. Dan butiran terapi ini yang saya akan kemukakan telah disahkan oleh orang dewasa LGBT, kaki tangan NGO, kaunselor adolescent, ahli terapi keluarga, dan juga pakar terapi keluarga daripada Australia. Ya. Jadi kamu akan dapat terapi ini yang telah menimbang budaya Malaysia dan juga terapi yang berkualiti tinggi. Oke, soalan lazim. Jadi, adakah Anda akan cuba menukar agama saya? Tidak ya. Anda boleh terus menghayati nilai pribadi apakah yang amat penting kepada Anda. Semasa itu, kamu pun boleh hidup dengan aman damai dengan anak Anda. Ya, ini adalah dibuktikan, dikesankan, terbuktikan dalam kajian terdahulu. Ya, oke. Soalan kedua, adakah terapi ini tentang membaiki LGBT? Bukan. Oke, terapi untuk membaiki LGBT adalah sains palsu. Terapi saya ini terutama nih adalah untuk membantu membaiki hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Ya, melalui membaikan hubungan ini, Anda boleh mengadakan perbincangan yang lebih bermakna tentang kaedah yang sesuai dalam keluarga Anda tentang isu LGBT. Oke, jadi apakah yang boleh kamu dapat mencapai melalui terapi ini? Ya, jadi ramai ibu bapa ingat jika mereka menolak anak LGBT mereka, anak akan berubah dan menjadi heteroseksual. Jadi izinkan saya tanya soalan ini. Setakat ini, adalah kaedah ini berkesan? Anda pun tahu bahwa ia tidak berfungsi, kan? Jadi bagaimanakah Anda boleh membantu anak Anda? Melalui terapi ini, Anda boleh mempelajari kaedah keibubapaan LGBT yang telah terbukti berkesan melalui penyelidikan. Ya, karena mungkin kamu pun takut ya, karena anak Anda adalah gay, lesbian atau bisexual. Ya, kamu ingin membantu anak Anda, tapi macam mana? Apakah yang boleh Anda lakukan? Ya, apakah kaedah yang telah terbukti berkesan dalam penyelidikan? Ramai ibu bapa ingat, jika mereka menolak anak LGBT mereka, ini adalah kaedah yang akan berjaya. Tetapi saya boleh bagi tahu, kaedah ini bukan sahaja tidak berkesan, malah ia juga berisiko menjadikan anak LGBT Anda berisiko untuk mengalami kemurungan, kebimbangan, menghisap dada, dan trauma. Tidak sedarkan ya, bahwa ini adalah risiko yang berada dalam proses ini yang menolak anak Anda. Jadi, jika saya mengatakan ini adalah tidak berkesan, jadi macam manakah patut kamu berinteraksi dengan anak Anda? Ya, jadi melalui terapi ini saya akan mengajarkan ya point number one ya poin yang pertama keadaan selain daripada menolak anak anda kamu boleh berinteraksi melalui keadaan ini ya belajar ketahui cara keibubapaan LGBT yang terbukti dalam penyelidikan ya saya akan bagi tahu macam mana melakukan keadaan ini
saya akan ajar. Ya. Dan amat pentingnya, jika Anda melakukan seperti yang saya ajar, apakah kesan yang boleh Anda mencapai? Semua ini akan diajar dalam terapi. Ya. Oke, poin kedua. Tahu apa itu LGBT dan apa bukan LGBT. Oke. Oke, jadi kamu mungkin akan bertanya, adakah kamu ini ingat memaksa saya untuk terima anak saya ini LGBT? Tidak ya, tidak. Itu bukan apa yang saya ingin mencapai. Ya, jika saya boleh mencapai apa-apa satu kesan saja daripada terapi ini, ia adalah untuk mengurangkan tingkah laku yang menolak anak. Ya, mengapakah? Ya, mengapakah mengurangkan tingkah laku ini? Ini adalah sebab penyelidikan selama bertahun-tahun kami mendapati bahawa tingkah laku penolakan sebenarnya bukan sahaja tidak boleh membantu anak Anda, tetapi boleh menyebabkan masalah serius kepada kesihatan mental anak Anda. Okay. Jadi maknanya saya tak perlu terima anak saya. Okay. Jika Anda bersedia untuk menerima, itu perkara yang baik ya. Tetapi dalam terapi keluarga ini, itu adalah objektif yang menengah. Okay. Perkara yang paling penting adalah untuk mengurangkan tingkah laku penolakan. Kemudian, melalui terapi ini, kami akan mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang apa itu LGBT sebenarnya. Ya, dan yang paling penting, apa itu LGBT? Ya, poin kedua. Ya, oke. Anda mungkin pernah mendengar banyak-banyak tentang apa itu gay, apa itu lesbian, apa itu bisexual. Tetapi dari mana datangnya mereka? Semuanya ini makcik-pakcik ataupun kawan-kawan kan? Adakah mereka profesional dalam yang belajar dan menyelidik tentang LGBT? Tidak, kan? Terlebih saya pakar dalam penyelidikan bidang LGBT. Ya, penyelidikan sarjana muda, sarjana dan kedoktoran yang saya sedang belajar ini semua adalah tentang LGBT. Ya, ia bergantung kepada sama ada Anda memilih untuk mempercayai pendapat profesional ataupun memilih untuk mempercayai maklumat yang dikongsi oleh saudara mara ataupun pakcik-makcik. Ya, oke, poin ketiga. Ya, oke, selepas ramai ibu bapa mengetahui bahawa anak mereka adalah LGBT, mereka selalunya menghadapi perkara ini bersendirian. Kan? Ya? Kerana terdapat banyak diskriminasi terhadap homoseksual dan biseksual dalam masyarakat ini. Dan sesetengah ibu bapa tidak boleh menerima anak mereka menjadi gay atau biseksual kerana agama mereka. Betul ke tidak? Ya? Jadi, selain daripada cuba menangani informasi anak Anda sebagai seorang gay, lesbian, ataupun biseksual, Anda tidak perlu untuk memproses mesej ini seorang diri. Ya? Saya pakar dalam LGBT, saya orang ini counselor, ya, berlesen counselor, ya. Saya boleh menemani Anda untuk memproses semua emosi yang berkaitan dengan identiti LGBT anak Anda, ya. Poin ketiga, ya. Sekali lagi, objektif saya ini bukan untuk memaksa Anda menerima apa-apa saja, ya. Saya tidak akan memaksa Anda untuk menerima perkara yang Anda tidak bersedia. Saya benar-benar ini hanya duduk bersama Anda dan memproses informasi tentang LGBT yang Anda tidak berpeluang untuk proses. Yang memerlukan banyak keberanian kerana saya tahu itulah yang amat mencabar dalam konteks Malaysia. Ya, saya boleh mencipta ruang ini ya yang selamat untuk menemani Anda melalui proses ini. Okey. Okey, poin keempat ya. Seringkali untuk mengelak daripada memburukkan keadaan semasa, Anda biasanya sama ada tidak bercakap antara satu sama lain ataupun jika Anda berbual ia akan menjadi pertengkaran yang panas. Kan? Ya. Jadi melalui counseling keluarga ini, Anda boleh membina hubungan ibu bapa anak yang lebih erat dan kukuh. Ya, poin keempat, ya, membina hubungan yang lebih erat dan kukuh. Okey, sudah tentu. Saya tidak boleh menjamin Anda bahawa Anda datang ke terapi ini dan kesannya adalah 100%. Tengoklah Dato, ya. Dato, mereka hanya beryakin untuk menjamin membunuh 99% bakteria. Kan, ya. Sesamanya. Saya tak boleh menjamin kamu boleh mencapai kesan ini secara 100%. Ya. Namun begitu, terapi ini adalah terapi yang terbaru, terbaik, paling berkesan. Ini adalah yang dibuktikan dalam penyelidikan terdahulu. Ya, saya ingin tes, ya, mengujikan ini terapi ini dalam konteks Malaysia. Ya, jadi saya menghulurkan tangan saya, jadi Anda pun perlu hulurkan tangan Anda, baru boleh saya membantu, betul ke tidak? Ya, oke. Seterusnya, saya menjemput Anda untuk bayangkan ya, jika Anda bertemu antara satu sama lain. Jika Anda tidak perlu berfikir dengan tiba-tiba sama ada, oh saya akan menyebabkan apa-apa akibat yang buruk apabila saya berkata ini, ya, dan bagaimana saya perlu berinteraksi dengan Anda supaya kami tidak akan bergaduh, ya. Oh, banyak kan. Jadi, cuba bayangkan ini.
Ya, cuma bayangkan apabila kamu bertemu satu sama lain, Anda berpikir tentang, apakah yang boleh saya lakukan untuk menjadikan hidup kami lebih baik? Bagaimana kita boleh berkembang bersama? Adakah Anda mahu kehidupan yang begini? Ya. Oke, adakah ini apa yang ramai ibu bapa harapkan? Ya, pikirkanlah semasa Anda mengandung anak Anda. Perkara yang paling Anda gemari sebenarnya ialah membina keluarga yang dekat dan kehidupan yang berkualiti tinggi. Betul ke tidak? Hmm? Ya. Oke. So, poin kelima. Bagi ibu bapa, ini adalah sejenis penyiksaan. Kan? Anda perlu risau mengapa anak Anda LGBT ataupun jika kamu ini adapun jika kamu ini adalah anak LGBT, ya. Anda juga merasakan bahwa ia adalah satu penyiksaan. Ya, saya mengakui diri kepada ibu bapa saya sebenarnya saya mahu mereka tahu perangai saya yang sebenarnya, ya. Dan saya mahu lebih dekat dengan ibu bapa saya. Tetapi hasilnya tidak seperti yang dijangkakan. Ya. Jadi, melalui terapi ini, Anda boleh mencapai kesihatan mental yang lebih baik. Poin kelima. Ya. Mengapa? Kerana apabila tekanan tinggi dan banyak pergaduhan berada dalam keluarga, yang sebenarnya sangat memakan semangat Anda. Betul ke tidak? Jika Anda tidak perlu berbelanja tenaga untuk mempertahankan diri ataupun bertengkar, Anda semua boleh menikmati masa-masa yang bersama-sama semasa cuti dan raya. Adakah ini yang apa kamu menantikan? Ya. Oke, poin keenam. Oke, adakah Anda tersedar bahawa tidak kira apakah yang kamu berbuat, tidak lama lagi interaksi itu akan jadi pertengkaran yang panas, yang sama, kan? Ya. So, bagi kami yang belajar tentang terapi keluarga, kami tahu, ya, kami tahu. Semua ini boleh diramalkan, ya. Semua boleh diramalkan. Tidak kira apakah yang Anda katakan, Anda akan jatuh ke dalam interaksi yang sama. Kerana komunikasi entah bagaimanapun tidak berfungsi, ya, tidak berfungsi pada akhirnya. Ya. Dan jika Anda berfikir, okay, saya akan cuba membetulkan komunikasi kami dan semua ini akan diselesaikan. Ya. Jika melalui mendengar video ini selama beberapa menit dan Anda boleh membetulkan corak komunikasi Anda, semua kaunselor akan hilang kerja mereka. Ya. Ini adalah informasi profesional. Ya. Jadi melalui terapi ini saya boleh membantu Anda menyadari di mana masalah komunikasi ini menimbul. Mengapa ia menimbul pada masa ini? Dan yang amat penting, Anda akan mempelajari mod komunikasi yang lebih berkesan. Mod ini yang tidak perlu bergaduh dan boleh menyatakan dengan jelas kepada pihak lain dan mereka boleh bertindak balas secara berkesan. Ya, poin ke-6. Okey. Okey, di manakah terapi ini akan dijalankan? Ya. Fee bagi terapi ini adalah percuma. Mengapa? Kenapa? Ya, ini adalah sebahagian PhD saya. Ya, fee adalah percuma bagi 6 keluarga sahaja. Ya, lokasi ini adalah bawah talian secara bersemuka di KL ataupun Petaling Jaya. Dan deadline untuk berdaftar adalah sebelum 15 Oktober. Ya. Dan terapi ini akan bermula daripada Ogos 2023 sehingga Mac 2024. Ya. So, jika kamu mendaftar pada September, terapi Anda akan bermula dalam September. Ya. Masa terapi ini adalah kira-kira 3 hingga 4 bulan. Ya. So, jangan risaulah ini adalah apa? Ini sangat memalukan, ya. Ini bukan hari pertama saya bekerja dengan LGBTQ, ya. Sebenarnya tak ada apa, ya, tidak apa-apa. Orang ramai ingat kaunseling ini untuk pesakit mental, ya. Tetapi kamu jawabkanlah soalan ini, ya. Saya pun telah berkongsi tentang pola terapi ini. Adakah mana-mana bahagian yang kamu menganggap adalah untuk orang pesakit mental? Adakah tidak? Tak ada kan? Ya, tak ada. Malah banyaknya yang sesiapa pun yang boleh belajar daripada terapi, ya. Banyaknya. Terapi ini adalah dikemukakan secara percuma jika Anda meminta tempo dan bilangan kali yang sama dengan kaunselor lain. Cubakanlah, ya, cubakan. Kosnya adalah antara sekurang-kurangnya 4.500 hingga 7.500 ringgit. Banyak kan? Ya. Tetapi ini adalah kajian PhD saya, jadi kamu dapat menerima terapi ini secara percuma. Ya. Okey, mengapakah ia percuma, ya? Okey, apa yang saya perlu daripada Anda adalah tolong, ya, tolong mengisi soal selidik selepas setiap sesi. Ya, selepas setiap sesi saya akan bagikan soal selidik ini untuk mengukur ya sama ada kesihatan mental Anda berubah seperti yang dijangkakan. Okey?
Juga pada sesi terakhir, saya akan menemu juga dengan Anda, ya. Saya akan bertanya tentang pengalaman Anda dalam keseluruhan proses terapi ini, ya. Apakah yang kamu suka, apakah yang telah membantu kamu dalam terapi ini, ya. Saya nak tahu semua itu dalam sesi yang terakhir. Oke? Oke, kamu dah cakap banyak-banyak nih. Siapakah awak, ya? Oke, saya ini kelayakan akademik saya adalah saya mempunyai satu sarjana muda dalam psikologi. Saya mencapai kepujian kelas pertama. Saya duduk tempat pertama dalam kelas, dan sarjana counseling profesional saya pun pertama dalam kelas. Kerana saya kan yang pelajar yang terbaik dalam sarjana muda dan juga sarjana saya dapat beasiswa penuh daripada Hong Kong ni untuk belajar PhD saya dekat University Hong Kong. Ya, dan juga ya sarjana muda, sarjana PhD, sarjana muda, sarjana dan PhD saya semuanya ya saya belajar tentang LGBT. Okey. Penyelidikan saya juga telah diterbitkan dalam jurnal terkenal antarabangsa. Okey. Saya ni kaunselor berlesen. Okey. Dan saya pakar dalam penyelidikan dan kerja terapi dengan komuniti LGBT. Okey. Saya juga dijemput oleh satu cawangan Persatuan Kaunseling Amerika sebagai penceramah utama pada persidangan dalam talian Stage 2023. Okey. Jika kamu berminat untuk dalam terapi ini, kamu boleh berdaftar melalui QR code ini. Sekian, terima kasih.